Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kelas tadabbur ataupun kelas yang berkaitan dengan tafsir ataupun huraian kepada ayat-ayat dan surah-surah pilihan daripada juz amma. Pada kuliah yang lepas kita telah bercakap berkaitan dengan surah Al-Ma'un, dan pada pagi ini surah yang menjadi pilihan yang akan kita huraikan berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh para ulama adalah daripada surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni ayatnya juga tidak banyak. Kalau kita tengok ada lebih kurang 3 ayat, yang mana ayat ini berkait rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh para ulama, An-Nasr bermaksud pertolongan, ataupun An-Nasr ni bermaksud kemenangan, pertolongan ataupun kemenangan. Nasir, nusrah bermaksud pertolongan ataupun kemenangan. Sebab itu salah satu daripada nama Allah An-Nasir. Dan kita juga menyebut, ayat-ayat Al-Quran juga menyebut perkara yang sama, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ayat ini juga salah satu daripada bukti pertolongan ataupun kemenangan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nasr suratun madaniyatun bittifaqihim wa qad hakal ijma' ala dhalik khalqun minal a'immah. Surah An-Nasr adalah surah madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas daripada hijratul Rasul, peristiwa hijrah Rasul daripada kota Makkah ke kota Madinah. Surah-surah yang diturunkan selepas daripada itu dinamakan Madaniyah. Dan salah satu daripada surah Madaniyah adalah surah An-Nasr. Jadi surah ini berkait dengan pertolongan Allah, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksudnya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Surah ini berhubung kait dengan peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi, yang mengubah landscape politik Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab itu, adalah peristiwa pembukaan kota Mekah, ataupun dalam bahasa yang lain, kembalinya tanah Mekah ini ke dalam tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini An-Nasr, pertolongan atau kemenangan, berhubung dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Dan kita akan ulaslah dan kita akan hurai 3 ayat yang terdapat dalam surah ini yang sangat memberikan panduan ataupun manfaat yang besarlah. Jadi surah ini diturunkan berkait dengan Fathu Makkah.
Sebab itu kalau kita tengok pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila datangnya nasrullah, pertolongan daripada Allah, wal fath, dan pembukaan. Pembukaan di situ merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Dalam Islam, sejarah Islam, apabila sesuatu tempat itu jatuh ke tangan orang Islam, dia tak sebut penaklukan. Dia tak sebut penaklukan Mekah. Dia tak sebut istilah ta'luk, tapi dia sebut istilah fath, pembukaan. Dalam Islam ada banyak kota-kota ataupun wilayah-wilayah yang milik orang bukan Islam, milik orang kafir, jatuh ke tangan orang Islam. Apabila dapat pada orang Islam, dia panggil fath. Jamaknya futuhat. Futuhat al-Islamiyah. Pembukaan kota Islam. Pasal apa dia tak guna istilah penaklukan ataupun istilah penjajahan? Kerana pembukaan bermaksud membuka atau mengembalikan tempat tersebut ke atas ataupun kepada Islam, dalam erti kata Islam tidak bermaksud menguasai tempat tu, tetapi mengeluarkan orang daripada orang yang berada di situ daripada kezaliman kepada keadilan, daripada syirik kepada tauhid. Dia bukan bermaksud kuasa. Nabi ni semata-mata tidak berdasarkan semata-mata kepada kekuasaan. Sebab itu kalau kita tengok perkataan yang terkenal dalam Islam berkaitan dengan pembukaan kota-kota ni, peperangan dalam Islam ni, ataupun ekspedisi menawan ataupun mengambil wilayah-wilayah orang bukan Islam ni, antaranya kata-kata yang terkenal perkataan Rib'i bin Amir ketika ditanya oleh pemerintah Parsi. Parsi ketika itu kuasa besar lah. Ditanya oleh pemerintah Parsi kepada Rib'i bin Amir, kenapa engkau datang sampai ke sini ni, sampai ke Parsi ni? Tentera Islam, dia tentera Islam, dia dihantar oleh Nabi, wakil Nabi lah. Tentera untuk apa? Untuk menawan ataupun mengambil alih wilayah-wilayah ni. Maknanya pergi untuk ekspedisi perang. Satu bangsa Arab mari jauh-jauh ni untuk apa? Apa tujuan Islam ni? Rib'i bin Amir dia sebut perkataan yang menjelaskan maksud ataupun tujuan peperangan dalam Islam. Bukan semata-mata untuk menjadi ketua, bukan semata-mata untuk merampas ataupun menawan ataupun menguasai kawasan tersebut, tetapi bertujuan untuk membuka. Kata dia apa? Ibta'asana Allah menghantar kami linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah yang menghantar kami untuk linukhrija man syaa', untuk kami mengeluarkan manusia, bukan untuk kami menguasai ataupun memperhambakan mereka, tapi untuk kami mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, daripada menyembah atau mengabdikan, memperhambakan diri kepada manusia, sesama manusia. Kan kita tahu raja-raja ataupun pemerintah-pemerintah dahulu, mereka menjadikan rakyat itu sebagai hamba. Dan sebab itu kita tengok kebanyakan dakwaan daripada raja-raja pemerintah dulu-dulu ni, mereka mendakwa mereka itu Tuhan ataupun paling kurang apa dia?
Kalau mereka tak mengaku mereka Tuhan, paling kurang mereka mengaku sebagai wakil Tuhan. Di antara propaganda ataupun di antara slogan untuk menundukkan ataupun untuk mencengkam rakyat supaya tidak menentang pemerintah dahulu, mereka akan menyebut sebagai wakil Tuhan. Sebab itu maharaja-maharaja Cina, mereka mendakwa mereka itu adalah jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan di bumi ini. Jadi kalau menentang mereka, menentang maharaja berarti menentang Tuhan. Jadi rakyat memperhambakan dirilah, menganggap mereka itu sebagai Tuhan, kan? Raja-raja Korea pun ada raja-raja dia, maharaja dia, kan? Hindu pun sama. Semuanya mereka kaitkan diri mereka ini sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan. Jadi menentang kami berarti menentang Tuhan. Kami ini adalah bayangan Tuhan. Jadi rakyat ni jadi hamba abdi. Kata Ribai, kami nak keluarkan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menghambakan diri kepada Allah. Pasal itu dalam Islam tidak ada konsep taat secara mutlak ataupun taat membabi buta. Kan? Dalam Islam ketaatan mutlak hanya milik Allah dan Rasul. Itu maksud yang pertama, pembukaan dalam Islam. Kedua dia kata apa? Min jawril adyan ila adlil Islam. Kami mari ini untuk menyelamatkan manusia min jawril adyan, daripada kezaliman, kejahatan agama-agama yang ada ni. Agama-agama yang menindas, agama-agama yang menekan, menyeksa, memperbodohkan manusia ni kepada adlil Islam, kepada keadilan Islam. Kalau tuan-tuan tengok dunia-dunia sebelum Islam ni, wanita umpamanya, wanita ni tidaklah lebih daripada barangan. Boleh dijual beli, boleh ditukar ganti, boleh dipusakai, boleh apa? Diwarisi. Wanita tidak jauh beza kedudukannya berbanding dengan barang-barang yang ada ni. Kalau kita pergi ke India lagi teruk, bagaimana agama Hindu melayan orang perempuan, wanita. Sangat teruk, sangat hina. Kemudian bila mari datang Islam, dia angkat. Arab jahiliah pun macam tu. Ini maksud Ribai. Bukan nak ambil kuasa sangat, bukan nak jadi raja sangat, bukan nak jadi ketua sangat, tapi nak menyelamatkan rakyat di situ. Kemudian dia kata apa lagi? Min jawril adyan ila adlil Islam, min dhiqqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Dan untuk mengeluarkan manusia min dhiqqid dunya, daripada kesempitan dunia, daripada gilakan dunia, daripada mengejar dunia, menjadi hamba kepada dunia, ila si'atiha wal akhirah, kepada keluasan dunia ini dan kepada keluasan akhirat. Maksudnya tujuan Islam ini untuk menyelamatkan dan membebaskan, membuka negara tersebut daripada kejahilan, kezaliman kepada keadilan dan juga kepada kebahagiaan. Sebab itu mana-mana tempat yang dimasuki oleh orang Islam, rakyatnya tak dibunuh lah. Tak dibunuh. Pasal itu dalam Islam tak semacam mana penjajah-penjajah dulu ni, bila mereka mai, seperti tuan-tuan pernah lalui zaman Jepun dan sebagainya, memang mereka bunuh dan mereka rampas harta benda penduduk di situ. Berbeza dengan apa yang disebut dalam Islam, fath, pembukaan, bermaksud menyelamatkan penduduk di situ. Pasal itu bila Nabi nak masuk, nak langgar satu-satu negeri, Nabi akan tulis surat. Antara isi kandungan surat Nabi apa dia? Sangat pendek, sangat ringkas. Daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah dan Nabinya, aslim taslam. Antara maksud mesej apa yang Nabi nak bawa tu, aslim taslam. Nabi akan tulis surat, hantar pergi ke kawasan tersebut. Masuk Islam, kau selamat.
Kalau pemerintah di situ isytihar, kata dia masuk Islam, selamat. Aslim taslam. Kau masuk Islam, selamat. Kedudukan engkau, jawatan engkau, kuasa engkau, harta benda engkau, selamat. Yang pentingnya kau masuk Islam. Bukan pi nak berebut kawasan tu sangat. Bukan pi berebut nak jadi raja tempat tu sangat. Pergi tu untuk apa? Menyebarkan Islam. Dan kalau dia bagi kerjasama, Nabi tak akan serang tempat tersebut, kan? Ini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus pada pagi ini berkait dengan pembukaan Mekah. Dan kita tahu Mekah adalah tanah tumpah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika para ulama berbincang di antara Makkah dengan Madinah, yang mana lebih afdal, lebih aula, lebih besar kedudukannya, sama ada Makkah atau Madinah. Kedua-dua ni tanah haram, haramain. Makkah tanah haram, Madinah tanah haram. Makkah ada kelebihan, Madinah ada kelebihan. Tapi antara dua ni, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak hujah yang diberikan. Makkah tanah kelahiran Nabi, Makkah terdapat Kaabah, Makkah tempat Nabi Allah Ibrahim, Makkah turunnya wahyu, Makkah macam-macam lah. Madinah pun ada kelebihan dia. Tempat Nabi SAW hidup, tempat bermulanya perjuangan Islam, tempat Nabi dimakamkan. Wallahu a'lam. Tapi apabila melihat kepada hujah-hujah yang ada, kita melihat bahawa Mekah itu lebih aula. Di atas alasan apa? Kenapa kita mengangkat Mekah melebihi Madinah? Kerana Nabi SAW ada menyebut sebelum daripada baginda keluar daripada kota Mekah. Baginda keluar ni kerana apa? Kerana diusir, kerana diancam bunuh. Maksudnya terpaksa keluar. Kalau ikut Nabi dia tak keluar. Kalau ikut Nabi dia tak keluar, tapi dia terpaksa keluar. Sebab itu sebelum dia keluar, dia menyebut satu perkataan yang menggambarkan betapa besar dan dekatnya Mekah dalam diri Nabi adalah, sekiranya aku tidak diusir keluar daripada kota ini, aku tidak akan meninggalkannya. Nabi sebut, Nabi kata, jika bukan kerana diusir keluar, dihalau keluar, terpaksa keluar, aku tidak akan keluar meninggalkan kota ini. Menunjukkan betapa cinta dan kasihnya Nabi kepada kota Mekah. Tetapi Nabi terpaksa keluar, berhijrah pergi ke Madinah. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada sesiapa. Tak apa Nabi keluar dalam keadaan terhina. Nabi keluar senyap-senyap. Nabi keluar tempat takut-takut. Nampak? Keluar dalam keadaan tewas, keluar dalam keadaan takut, keluar dalam keadaan hina, keluar dalam keadaan lemah, keluar dalam keadaan seolah-olah menyerah kalah masa keluar. Tetapi seperti mana Allah janji dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. 8 tahun selepas hijrah, peristiwa pembukaan kota Mekah, tuan-tuan kena ingat dalam ingatan tuan-tuan, dia berlaku pada tahun ke-8 hijrah. Maksud ke-8 hijrah tu apa? 8 tahun selepas peristiwa peristiwa hijrah Nabi. 8 tahun selepas Nabi keluar daripada Mekah, Nabi balik ke kota Mekah dengan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Sebab apa? Nabi dapat balik Mekah tanpa berlakunya sebarang tumpah darah.
Sehingga orang Arab tak sangka peristiwa itu. Peristiwa Nabi balik, diusir keluar, balik 8 tahun selepas itu, comeback, datang semula mengambil Mekah daripada tangan mereka, dan tidak ada sebarang bantahan ataupun sebarang tindak balas. Kenapa? Kerana Nabi datang dengan pasukan ataupun datang dalam keadaan yang sangat hebat. Ini janji Allah. Pasal itu Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kita tuan-tuan, selalunya tabiat manusia, dia baca kemenangan, tapi dia jarang baca jalan menuju kemenangan. Bila kita baca tentang peristiwa kemenangan, kejayaan Nabi menawan kota Mekah, membuka kota Mekah, dapat semula, kita hendaklah membaca daripada hari pertama Nabi dilantik menjadi Rasul. Peristiwa di baling batu di Taif, peristiwa lari daripada orang Arab, peristiwa di pulau sehingga tidak ada apa untuk dimakan, peristiwa dihina, peristiwa diletakkan najis di atas badan. Semua peristiwa ini hendaklah dibaca sekali. Maknanya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, sunnahnya adalah menghadapi kesusahan dan kepayahan. Ini adalah aturan Tuhan. Tak ada kemenangan yang diperolehi dengan kesenangan. Hatta kan kepada Nabi pun, kalau nak menang, nak mendapat semula kota Mekah, Nabi perlu melalui apa yang disebut dengan kesusahan. Dan sebelum Nabi dapat kota Mekah tu, dah berapa ramai daripada kalangan sahabat yang telah membayar dengan apa? Harga darah dan nyawa. Mati ramai mana dah. Sebelum daripada peristiwa Mekah dah berapa kali perang dah. Yang tu semua kita kena baca. Kita tak boleh baca tentang syok ya. Kita tak boleh baca tentang menang ya. Sebelum menang tu dia punya prinsip dia, dia punya sunnatullah dia, aturan dia, kita akan melalui kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kesenangan itu hanya akan datang selepas kita menempuh kesusahan. Tidak ada kesenangan tanpa ada kesusahan. Kita baca tadi, imam baca kan, kita dengar imam baca tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun bagaimana sebelum Allah Ta'ala menangkan dia, dan akhirnya dia menemui pengkhianatan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang pertolongan apabila dia bertanya kepada golongan Hawariyun. Wa idza qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Apabila Nabi Isa bertanya kepada golongan Hawariyun, golongan yang mengikuti dia, pengikut Nabi Isa, dia panggil Hawariyun. Siapa yang nak tolong Allah? Dia bukan tanya siapa nak tolong aku. Dia kata siapa yang nak tolong Allah. Maknanya menolong Islam, buat kerja Islam. Tuan-tuan, apabila kita buat kerja berkaitan dengan Islam, ini tuan-tuan kena ada satu semangat ni. Jangan duduk dengar kuliah saja, jangan duduk main kuliah saja. Kena ada sedikit sumbangan kepada Islam. Main kuliah ni tak ada sumbangan lagi, ini untuk diri kita saja. Dengar ceramah, main kuliah, hadir kelas, ini tak ada sumbangan untuk Islam lagi. Kena ada sumbangan untuk Islam. Kena ada kerja untuk Islam. Kena ada satu benda yang kita sumbang untuk agama ni, yang kita tolong agama ni. Dan tuan-tuan pagi ni kena tanya apa yang telah tuan-tuan sumbang untuk agama ni. Tuan-tuan telah sumbang apa untuk agama ni? Ada orang dia boleh jawab, saya jadi jawatan kuasa masjid, saya telah menyumbang sesuatu untuk masjid, dan inilah kerja jasa saya untuk agama. Betul. Ni orang yang rakam. Ini salah satu daripada kerja Islam. Ini kita nak dekat perkampungan sunnah, semua kena turun pergi tolong. Kerana itu termasuk daripada ini duduk, aku pun tak tahu nak buat apa untuk Islam.
Berpeluk tubuh, duk bersila panggung, tersandak nak buat apa tahu untuk Islam, tak tahu duk berayan nak masuk syurga Firdaus. Tak ada langsung jasa, tak ada langsung pengorbanan, tak ada langsung sumbang khidmat untuk agama, tiba-tiba dia nak harap pertolongan Allah. Kena ada sesuatu yang kita contribute, kita sumbang untuk Islam. Kita kena tanya, kita ni apa dia? Abnaul harakah, anak-anak perjuangan. Kita kena ada. Apa dia jasa kita kepada Islam? Kita duk tanya, kita ni anak Perlis, apa jasa kita untuk Perlis? Kita balik mai khidmat di Perlis. Betul. Kita kena tanya lebih besar daripada jasa kepada negeri kita, jasa pada agama kita. Habis sangat tuan-tuan mai bersiang bawang, bersiang daging, tomeh gulai tu, buat jamuan nak bagi orang. Itu pun kira kerja Islam jugalah. Pasang kemah ke apa. Kena ada. Kena ada sumbangan. Itu yang kita katakan apa? Itu yang kita katakan sumbangan ataupun kerja buat kita untuk agama ni. Kena ada sesuatu. Allah kata dalam ayat yang tu Imam baca tadi kan, di awal-awal sekali, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tu Allah sebut tu. Dan yang ni kita kena tanya. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada neraka? Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad, menolong agama Allah dengan harta benda kamu dan anak isteri kamu dan nyawa kamu. Sekarang tuan-tuan, Allah dah offer perniagaan tijarah, perniagaannya dengan harta benda kamu dan diri kamu. Tuan-tuan kena ada sesuatu sumbangan untuk agama ni. Kalau tuan-tuan tak mampu dengan tenaga, tak mampu dengan tulang empat kerat, tuan-tuan sumbanglah dengan harta benda. Ini harta benda pun kedekut, harta benda pun berkira, tenaga pun balok, penyegan, segan, lepas tu duduk harap nak masuk syurga. Nabi sendiri tuan-tuan, Tuhan lantik, utusan Tuhan, dia pun kena contribute, kena sumbang, kena bagi sesuatu. Sebagai apa? Sebagai jasa dia kepada Islam. Maka sebab itu tuan-tuan, ayat ini berkaitan dengan pertolongan Allah. Dia datang setelah daripada kita memberikan pengorbanan ataupun kita memberikan sumbangan. Kita kena tanya, apa sumbangan kita untuk Islam? Bukanlah bermaksud, tuan-tuan, ada setengah orang dia silap faham pula. Ini tak ada kaitan dengan parti Islam ke, politik Islam ke apa ke. Taklah. Tuan-tuan tak masuk parti Islam pun tak apa. Tuan-tuan tak masuk NGO Islam pun tak apa. Tak masuk apa-apa pun tak apa. Tetapi ada sumbangan. Dan kena tanyalah, kena tanya kita ni sumbang apa? Apa dia jasa kita untuk Islam? Itu. Islam ni maksudnya apa-apa yang li'a'la'i kalimatillah. Sesuatu yang mengangkat atau membantu agama Allah. Yang ni kita kena tanya, apa yang telah kita buat untuk agama ni? Untuk agama ni. Kita jangan tanya apa yang agama ni bagi kat kita, tapi kita tanya apa yang telah kita sumbang daripada duit ringgit kita, daripada tenaga kita untuk agama ni. Allah ajak meniaga dengan dia. Allah ajak JV dengan dia. Allah ajak supaya kita berurus niaga dengan dia. Dan kita sambut dan kita jawab urus niaga tersebut. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Allah kata apabila telah diberikan kemenangan, ayat ini tuan-tuan sangat banyak maksud tersirat. Antaranya, apabila turun ayat ini, di kalangan sahabat sudah rasa bahawa ajal Nabi semakin hampir. Walaupun ayat ini cerita tentang kemenangan, cerita tentang kejayaan, Nabi akan mendapat semula kota Mekah, dan sebelum daripada tu Nabi bermimpi. Nabi mimpi, ni mimpi para Nabi ni. Nabi mimpi, Nabi kata apa? Nabi mimpi, Nabi cerita dekat sahabat, dia lihat sahabat melakukan tawaf di Kaabah. Nabi cerita dekat sahabat, dia lihat sahabat tawaf di Kaabah. Dia lihat orang Islam tawaf di Kaabah.
isyarat bahawa Mekah akan pulih balik kat kita. Tapi bila yang daripada tarikh mimpi tu sampai dapat balik Mekah tu bila yang jadi mimpi tu? 10 tahun selepas daripada itu. 8 tahun 10 tahun selepas daripada itu. Maknanya mimpi tahun ni 8 tahun 10 tahun selepas tu barulah jadi. 8 tahun selepas itu barulah jadi peristiwa apa yang disebut sebagai pembukaan kota Mekah. Tapi menariknya, kalau kita tengok perkataan Ibnu Abbas umpamanya, Ibnu Abbas dia cerita, dia kata apa? Antaranya Ibnu Abbas, dia kata ayat ini berkaitan dengan kewafatan Nabi. Apabila telah Allah berikan kemenangan dan waraitan nas yadkhulun, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, beramai-ramai, inilah tanda Nabi akan meninggalkan kita. Dia faham tak macam orang faham. Orang seronok pasal kita nak menang. Orang seronok pasal Islam akan berjaya. Tapi Ibnu Abbas yang Allah kurniakan kefakihan, kepahaman, dia kata apa? Selepas daripada kita menang, selepas daripada orang masuk Islam, agama dah selesai. Bila agama dah selesai, kerja dah selesai, maksudnya Nabi pun dah tak ada apa dah. Bila Nabi pun tak ada apa, itu tanda Allah akan panggil dia balik. Bagaimana dia faham di luar daripada pemahaman yang biasa. Ini dia panggil takwil, tafsir ataupun kepahaman kepada ayat. Kita tengok sikit cerita dia. Yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita. Ini cerita Ibnu Abbas. Dia kata kana Umar yudkhiluni ma'a asyakh Badr. Dia kata salah satu daripada tindakan Umar adalah selalu memanggil aku untuk bersama dengan asyakh, orang-orang tua daripada kalangan Ahlul Badar. Makna dia senior lah, sahabat besar. Dan kita tahu Ibnu Abbas daripada kalangan sahabat kecil. Apa dia sahabat besar, apa dia sahabat kecil ni? Sahabat besar artinya masa Nabi hidup mereka tua, dewasa. Sahabat kecil bermaksud masa Nabi hidup mereka kanak-kanak. Antara yang menjadi sahabat kecil, maksudnya masa Nabi hidup dia tu budak-budak, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Pasal itu dia pernah cerita dia naik dukung Nabi. Nabi pernah dukung dia. Nabi pernah dukung dia. Maksudnya apa? Masa tu dia kecil lah. Dan ketika Nabi wafat, dia masih lagi kanak-kanak. Jadi dia ni di kalangan junior lah. Dia kata Umar Al-Khattab selalu panggil dia masuk dalam mesyuarat bersama dengan senior. Dan ini perkara biasa. Orang tua-tua bila bersembang, masuk budak-budak bagi pandangan, dia mulalah garam lah, kunyit lah, lengkuh lah, ubun-ubun lembut lah, kencing bercabang lah. Kan? Macam-macam. Dia duk buat alasan memperlekehkan apa? Usia muda. Tercabar. Pasal itu AJK masjid ni kebanyakannya orang tua. Satu, orang muda balok tak mau. Yang kedua, orang tua sendiri tak mau bagi peluang. Pegang jawatan ni macam nak duduk atas takhta Raja Tai. Raja Tai ni dia akan mati atas takhta. Mereka katalah saya pun tak tahu. Kan? Sampai nak wafat, sampai dia tu nak meninggal dunia atas jawatan tu. Macamlah setengah-setengah tu imam tu kan. Boleh berhenti dah kot, sampai roh dengan lam pun tak tengok, sampai duk pembang lagu tu. Tapi nak duk tukuh di jawatan tu sampai ke mati. Lepas tu duk kata ke orang, apalah mereka ni dah tua-tua pun bertanding pilihan raya. Yang dia tu hak jawatan tu imam pun tak mau lepas. Kan? Orang katalah. Jadi dia kata geng-geng tua ni tak setujulah. Tak apa-apa nak seronok lah. Dia ni muda masuk main duk mesyuarat sekali.
lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'u mithluh. Ni pasal apa pergi duk ajak budak ni? Fata ni budak fata ni remaja. Kan Quran tuan-tuan baca dalam suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Quran bila dia cerita hebat, dia cerita orang muda. Ashabul Kahfi daripada kalangan orang muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan ingatlah orang-orang muda. Dia fityah. Dia berkata, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana. Ni pasal apa panggil budak ni duk main masuk kita nak mesyuarat ni. Walana abna'u mithlu. Dia ni peringkat anak-anak kami lah ni nak duk mesyuarat dengan kami ni, budak-budak ni. Faqala innahu mimman qad alimtum. Qala fada'ahum dhata yawm wa da'ani ma'ahum. Dia ni walaupun budak tapi dia alim lebih pada hampa. Walaupun dia budak tapi pengetahuan dia hebat. Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah bagi ilmu dekat dia. Tak apa. Umar nak tutup pertikaian ni, orang pertikai Ibnu Abbas ni, dia buat macam mana? Dia buktikan credibility Ibnu Abbas. Dia nak menunjukkan qualification, kelayakan Ibnu Abbas supaya mulut-mulut depa ni senyap. Tak pertikai dah lepas ni. Apa dia kata Ibnu Abbas? Fada'ahum zata yaumin wa da'ani ma'ahum. Dia pun panggil lah geng-geng depa, geng-geng asyakh, syekh ni, geng-geng orang tua-tua, orang senior-senior ni, kan? Hak lama-lama, geng-geng lama ni, wada'ani, dan ngaku pun ma'ahum, dia panggil sekali. Zata yaum, hari lain ah. Qala, dia kait dengan ayat ni, surah ni lah. Dia panggil depa-depa ni, dia test. Umur satu bab. Umur memang Islam pandang lah. Memang ada dia punya kedudukan dia. Pasal itu bila orang tanya, siapa yang paling layak jadi imam dalam salat, Nabi kata aqra'uhum bi kitabillah. Orang yang paling pandai elok baca Quran. Lepas tu kalau semua orang pandai baca, semua orang elok baca, kita nak ambil siapa? A'lamuhum bis sunnah. Orang yang faham sunnah, orang yang tahu hukum. Kalau semua baca elok, semua ada ilmu, siapa yang kita nak dahulukan? Afdal akbaru sidnan. Orang yang paling berusia. Makna ada dia punya apa ni, pertimbangan benchmark umur tu ada lah, bukan tak ada langsung. Okey. Kan? Dia tanya dekat geng-geng ni, geng-geng hok senior ni, hok yang kemah-kemah ni. Ma yaqulun fi idza jaa nasrullahi wal fath. Hampa faham apa? Ayat idza jaa nasrullah ni hampa faham apa? Dia suruh depa tu tafsir. Surah ni apa yang hampa faham? Faqala ba'duhum. Ada geng-geng daripada ramai-ramai tu, sebahagian jawab apa? Umirna an nahmadallah wa nastaghfirah idza nusirna wa futiha alaina. Ayat ni dia suruh kita memuji Allah, dia suruh kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bersyukur kerana Allah dah bagi kita menang. Betul lah, ayat tu memang lagu tu. Apabila telah datang kemenangan, orang ramai masuk Islam, pujilah Allah di atas kurniaan itu. Maknanya dia bagi tu berdasarkan zahir ayat. Hebat tak? Tak hebat lah. Tak hebat lah. Faham tak? Kan? Apa yang hang faham? Tiap-tiap minggu ada kenduri di Seriap pagi. Maksudnya kita tak gaduh makan tempat lain dah, sarapan disediakan. Hak tu lekeh lah. Hebatnya apa? Dia nak suruh kita tumpang sedekah sama. Hak tu hebat. Faham tak? Bila di umum ada sarapan, maksud dia apa? Jomlah kita pakat-pakat sedekah seorang sikit. Ada siapa-siapa faham kat tu? Dia faham, alhamdulillah, kita kalau pergi Seriap tak kena fikir pagi dah. Waktu memang itu faham di dalam kotak. Ini faham luar kotak.
Macam kawan ni dia bagi tahu. Siapa pun boleh bagi tahu. Nothing special. Yang sebahagian lagi sakan. La nadri. Kami tak tahu apa. Kan? Faqala li. Patu Umar pun beralih mai kat aku. Ya Ibn Abbas. Wahai anak Abbas. Nama dia Abdullah. Wahai Ibnu Abbas. Akadzaka taqul? Hang kata lagu tu ke lagu mana? Apa pandangan hang? Akadzaka taqul? Apa hang nak cakap? Apa hang faham? Qultu la. Apa yang depa sebut tu itu bukan maksud ayat ni. Itu bukan maksud sebenar ayat ni. Fama taqul? Kalau itu bukan maksudnya, apa maksud sebenar dia? Apa tafsir, apa yang kita boleh faham? Yang ni dia panggil pemahaman tu. Pemahaman tu. Apa pemahaman yang sebenar? Qult huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, mesej dia, maksud dia, poin besar dia, main point dia, dia punya inti kandungan dia, ajal Nabi. Sepatah tak ada perkataan ajal dalam surah ni. Ini tafsir, ini takwil, pemahaman. Sepatah tak ada cerita, tak ada perkataan ajal, tapi dia faham ini berkaitan ajal Nabi. Dia kata, apa hujah hang? Apa alasan hang yang kata ayat ni nak cerita tentang ajal Nabi dah sampai, dah cukup? Dia kata apa? Dia kata, idza jaa nasrullah wal fathu Makkah. Apabila telah datangnya kemenangan, pembukaan kota Mekah, fadzaka alamatu ajalik. Itu adalah tanda ajal Nabi. Sebab pembukaan kota Mekah adalah bukti telah sempurnanya agama. Sebab itu bila Nabi buka kota Mekah, Nabi tunaikan hajjatul wada' dan selepas itu Nabi wafat. Peristiwa pembukaan kota Mekah dengan tarikh kewafatan Nabi dekat. Lepas daripada pembukaan kota Mekah, selang beberapa lama Nabi wafat. Sebab apa? Sebab agama telah sempurna. Agama telah menang. Dan dia kata apa? Selepas daripada kesempurnaan akan datangnya kekurangan. Ini perkataan dia. Setelah datangnya kesempurnaan, maka akan datanglah kekurangan. Apabila agama telah sempurna, maka telah sampailah Nabi untuk balik. Macam kita lah. Orang hantar pergi satu tempat untuk buat satu urusan. Dia tahan pergi ke sana, mesyuarat 2-3 hari, balik mai. Lepas mesyuarat, kita balik lah. Lagi tak habis kerja kita, tak balik lah. Lepas habis kita angkat angin lu, kena sate lu ke apa, berjalan beli kain baju tu kita. Selalunya kita pergi satu tempat, dia berkait dengan urusan kerja, habis urusan kerja, balik. Nabi dihantar untuk bawa agama. Agama telah menang. Bukti agama telah menang, orang masuk Islam ramai-ramai. Lepas daripada jatuhnya kota Mekah, jatuhlah semenanjung Arab. Semua tanah Arab tu dapat kat Nabi. Semua dah masuk Islam pasal Nabi dah menang. Habislah kerja Nabi. Ibnu Abbas kata Nabi akan wafat. Kan? Kata Umar, nak tutup mulut-mulut orang yang petikai Ibnu Abbas tadi, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Tidak ada orang yang faham seperti ini melainkan engkau seorang. Dan terbukti benar apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Jadi iza jaa nasrullah adalah berkait dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan, di akhir ayat yang ketiga, setelah Allah kurniakan kemenangan, Allah kurniakan kejayaan, Allah kurniakan pertolongan, kita nak kena buat apa? Ni tuan-tuan dapat kejayaan, dapat kemenangan, urusan tuan-tuan dipermudahkan, Allah tolong kita. Apa yang kita nak kena buat? Ayat yang hujung tu dah habaq.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dua benda tuan-tuan kena buat. Selepas beroleh kemenangan, selepas beroleh kejayaan, dan hari ini ada pertarungan yang sangat besar. 5.30 insya-Allah akan diumumkan kemenangan. Depa pun boleh buatlah. Faham tak tahulah. Kan? Dagang pak malau, rantau merantau, kan? Okey. Apabila kita beroleh kemenangan, kita mendapat kejayaan daripada sebesar-besar urusan sehinggalah sekecil-kecil urusan, Allah ajak kita, ajak Nabi kita, kita jangan lupa Tuhan. Kemenangan, kejayaan itu datang daripada kurniaan Tuhan. Fasabbih. Maka selepas daripada turun ayat ini, Nabi banyak membaca subhanallah wa bihamdi, itu tasbih. Dan Nabi juga membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan agak-agak tuan-tuan, pasal apa Allah suruh Nabi banyak bertasbih, banyak beristighfar? Sebab macam Ibnu Abbas kata tadilah, pasal ajal dah dekat. Jadi kata ulama, ayat ni ajak kita apa? Orang-orang yang dah dekat-dekat nak mati, dekat-dekat nak habis umur, antara amalan yang sangat ditekankan istighfar dan zikir. Nabi nak wafat, sebelum wafat Allah suruh banyakkan istighfar. Jadi sebelum Nabi wafat diriwayatkan Nabi memperbanyakkan membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila Nabi duk baca banyak ni ayat ni, Aisyah tanya. Aisyah kata qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah ni dengar Nabi duk baca kan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih kan, Nabi duk baca banyak. Aisyah tanya, ya Rasulullah, araka tukthir min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku tengok engkau duk banyak baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih ni, kenapa? Pasal apa? Ada apa-apa ke? Aisyah tanya. Faqala, Nabi jawab, antara sebab pasal apa dia duk baca banyak dalam masa-masa ni, khabbarani rabbi, telah memberitahu Tuhan aku, anni sa'ara alamatan fi ummati, bahawa aku akan melihat satu tanda besar di pada umat aku. Fa idza ra'aituha, apabila engkau nampak tanda itu, banyakkanlah membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi kata, Tuhan bagi tahu kalau engkau nampak tanda ni berlaku kepada umat engkau, kau banyakkanlah baca zikir ni. Apakah tanda itu? Apakah tanda yang kalau Nabi nampak tu Nabi kena baca? Seperti mana yang kita sebut tadi, tanda itu adalah Fathu Makkah. Tanda yang Tuhan maksudkan kalau kau nampak berlaku, kau banyak akan baca subhanallah, adalah Fathu Makkah. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan dapat kemenangan, dapat pertolongan, dipermudahkan urusan, jangan cara tuan-tuan celebrate kejayaan dan pertolongan, kemudahan dan kesenangan itu dengan bertasbih, memuji Tuhan yang memberikannya. Memuji Tuhan kan? Bila orang tolong kita, kita pujilah, terima kasihlah. Demikianlah sunnah yang diajar oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Walaupun 3 ayat, tapi kalau kita nak syarah, kalau kita nak bahas, panjang. Tetapi matahari sudah menampakkan dirinya. Izinkan saya mengundur diri. Kan. Depa duk berpuisi lah dekat-dekat dengan pilihan raya ni kan. Jadi wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup kuliah subuh kita dengan memuji Allah dan memohon keampunan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.